wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, kepada saudara kita yang mana lihat live kita pada malam ini dengan sebentar saja. Jadi alhamdulillah, pada malam ini saya bersama dengan Ustaz Ibit Leo dan bersama Imam Hakim, Dr. Hakim, dan kita duduk di Petani sekarang ni di Thailand. Di Thailand, kali yang pertama yang Ustaz datang ke sini, maka alhamdulillah dengan masa yang begitu ringkasnya kita dapat berjumpa dengan Ustaz sebagai idola saya pada masa yang dahulu lagi. Maka di hari ini kita dapat berjumpa bersama-sama. Oleh itu, kepada saudara yang dikasihi belum lagi tidur tu, mana duk tengok live, minta tolong-tolong share beramai-ramai. InsyaAllah semoga kita dapat mendengarkan nasihat daripada Ustaz sikit sebanyak sebelum daripada kita nak tidur pada malam ini. Mudah-mudahan kita akan dapat kebahagiaan dan juga dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah semoga Ustaz akan datang kepada sini lagi dalam program-program yang terbesar lebih daripada ini lagi. Jadi alhamdulillah, kepada saudara semua, kalau share dah, insya-Allah kita akan dipersilakan kepada Ustaz Ibiliu sebagai memberi nasihat kepada keluarga-keluarga bagaimana untuk kita nak dapat keluarga yang bahagia. Semoga keluarga kita yang berada di atas dunia ini kita akan dapat bahagia, dan bahagia juga kita di negeri akhirat nanti. Dengan salah hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya rasa sangat bahagia, beruntung, bersyukur dapat jumpa Baba Zu ni, orang alim yang kita hormati, sayangi, walaupun muda, handsome lagi, dan juga doktor kita, imam yang kita hormati, sayangi, dan tuan-tuan perempuan sekalian. Kita kat Patani ni, orang Patani ni semua baik-baik semua sekali. Lemah lembut, mereka orang berilmu, tapi mereka begitu rendah diri, tawaduk. Ramai tadi yang hadir majlis dekat universiti, anak-anak muda. Kita ni bukan siapa-siapa, orang biasa je, tapi rasa bersyukur dapat jumpa Baba Zu ni. Mudah-mudahan juta-juta rahmat Allah beri kat Baba Zu, kat doktor, kat orang Petani ni, Allah beri sikit pada saya yang kerdil ni. Jadi sebenarnya rumah tangga ni, apa orang nak sebenarnya dalam rumah tangga? Orang kalau tanya anak-anak muda-muda nak kahwin dengan siapa, kalau perempuan, kalau kat Malaysia, kat sini tak tahulah kan. Dulu Hindustan, sekarang Korea kan. Nak kahwin orang Korea. Dia nak kahwin siapa? Dia nak cantik. Ada orang nak tapi setelah melalui hidup, kalau kita jumpa mak-mak dah nenek-nenek, dah tua-tua, apa dia cakap? Dia kata janji sejuk hati sudahlah. Janji sejuk mata sudahlah. Akhirnya orang macam itulah, lelaki pun sama. Kalau tanya nak begitu, nak begini, nak macam-macam kahwin. Tapi setelah melalui hidup dia kata apa? Tak apalah Ustaz, tak apalah, janji bahagia sudahlah. Tenang hati ni jadilah. Jangan buat masalah sudahlah rumah tangga. Ada kawan-kawan kita sampai dah pening lah rumah tangga. Jadi sebenarnya bahagia ni macam mana? Apa yang manusia nak bahagia? Sebab tu doa yang Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kami pasangan yang menyejukkan mata. Rupanya nak sejuk mata. Tengok sejuk hati. Satu. Dalam dunia cuma manusia nak apa? Bahagia. Dan juga kita satu lagi, di dunia apa kita nak? Dan pemimpin yang boleh bawa kita kepada kebaikan, boleh dekat pada Allah. Dua tu lah, bahagia, tenang, tengok pasangan sejuk hati. Kedua, boleh bukan saja berkahwin atas dunia ni, tapi alang-alang kahwin biar sampai mati, sampai syurga Allah SWT. Jadi semua nak bahagia. Biasa lepas ceramah pasal keluarga, kisah Nabi, semua cakap, Ustaz saya tak bahagia. Anak-anak remaja, anak yang tunang saya baran, tak bahagia. Tunang saya ni kuat mengamuk. Kalau yang dah lama-lama makcik-makcik kata, Ustaz makcik dah tak bahagia dah. Cucu makcik berapa? Dah 10 orang, tapi tak bahagia. Jadi saya beritahu, bahagia jangan tunggu esok, jangan tunggu tahun depan, jangan tunggu bila dah kahwin, jangan tunggu ada anak, jangan tunggu bila kita dapat apa yang kita nak. Bahagia ni sebenarnya bermula di hati kita sendiri. Bila kita mengenal Tuhan, mengenal Allah, lebih cepat kita mengenal Allah, bersyukur dengan rumah tangga ni, lebih cepat bahagia dalam hidup kita. Rumah Nabi Muhammad SAW, rumah Aisyah radhiyallahu anha, nak masuk rumah kena tunduk. Rumah sempit, kita selalu dengar.
Nak solat malam kena ketuk kaki Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, lipatkan kaki, baru Rasulullah SAW dapat sujud. Masa Nabi sakit kat rumah Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha pernah nangis, rumah gelap gelita. Tapi daripada rumah yang gelap, kecil, sempit ni, kebahagiaan di hati Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi telah datang kepada hati kita semua. Jadi kat mana bahagia itu sebenarnya? Yang lain tu penting, duit, harta dan lain semua penting. Tapi nombor satu sekali, bila kita membetulkan tujuan kita berumah tangga. Kita kahwin bukan sahaja atas dunia, kita nak bawa pasangan kita masuk syurga Allah SWT. Kita nak menyayangi pasangan kita bukan masa dia cantik, satu hari dia tak cantik pun kita sayang dia. Kita nak bawa dia dapat redha Allah. Dan kita nak bawa isteri, anak-anak kita dapat redha Allah. Jadi bahagia ni sebenarnya bermula dekat hati. Dan dengan kita bukan tengok apa yang kita dapat, tapi pertama lihat siapa yang beri. Sahabat pernah berdakwah, raja menteri-menteri bagi buah-buah masam, muka mereka tak berubah, saja nak uji sahabat Nabi. Tiba sahabat makan, dia kawal, raja makan masam. Tapi kenapa sahabat Nabi tak komplain? Dia kata, tuanku, kami tak tengok apa kami makan, tapi kami lihat siapa yang beri kami makan. Kami tak tengok apa kami makan, tapi kami lihat siapa yang beri kami makan. Jadi rupanya bukan lihat siapa isteri atau suami nombor satu, tapi siapa yang takdirkan dia menjadi pasangan kita. Bukan siapa anak kita pandai ke tak pandai, tapi siapa yang takdirkan kita dapat anak tu. Kita kalau boleh nak hidup ni sempurna, lahir isteri macam bidadari kan, solehah, takwa macam isteri Nabi sahabat. Isteri pula kalau boleh nak kahwin, suami tu dah soleh, takwa kan, dia punya imajinasi. Anak lahir tu kalau boleh lahir dah tu hafal Quran 30 juz, tu berzikir dah. Sebenarnya tak. Setiap orang tu Allah beri di mana diletakkan supaya dia bermula, bila dia bahagia dengan siapa pun dia kahwin, insya-Allah dia bahagia. Kalau dia bahagia ada iman, siapa pun anak dia akan bahagia. Dia pergi mana-mana kampung, dia bawa bahagia macam sahabat Nabi. Dia pergi China bahagia. Dia pergi ke negara India bahagia. Sahabat pergi sampai ke Rom, orang Rom dalam penjara, orang dalam penjara yang tak bahagia pun bahagia. Dia penjara bersama sahabat bahagia. Dia pergi pasar tu bahagia. Sebab daripada manusia ada bahagia. Sebab tu kita tengok orang saleh, orang baik-baik, kalau kita jumpa hari ni pun ada lagi orang yang berkebaikan, kita tengok dia pun rasa bahagia. Tengok bapa kita pun rasa bahagia dah. Dengan cakap pun dah rasa tenang. Dengan doktor, imam kita berbual. Jadi kalau bahagia ni, bahagia tu kat hati, di hati kita. Dan juga bila kita ada rasa ni, kerana Allah kita akan berkorban. Contoh amalan mudah je. Nabi SAW bila balik rumah, hadis surah Ahmad, Nabi SAW pegang tangan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sambil balik rumah Nabi pegang tangan. Lepas tu Nabi ambil Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Nabi letak paha kanan. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Nabi letak paha kiri. Pernah Nabi peluk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu begitu, tak tahu macam mana agaknya, pegang. Tangan kiri peluk Fatimah radhiyallahu anha. Nabi cium seorang-seorang. Allah. Penat berdakwah, Nabi cium. Nabi kata, ya Allah, lebih kurang maksudnya saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Kita balik rumah kena contoh juga. Antara amalan orang lupa masuk rumah, beri salam. Salam maksudnya sejahtera. Ambil tahu keadaan keluarga. Kita kadang masuk rumah tak beri salam. Banyak yang kita dengar antara amalan supaya hutang selesai, rezeki berkat, masuk rumah beri salam. Amalan yang paling mudah. Rupanya kena peluk keluarga, cakap sayang, pegang isteri, ya Allah saya sayang isteri saya. Sayangilah dia. Ya Allah saya sayang anak-anak saya ni. Sayanglah anak-anak saya. Tu je, kita kan sibuk kan, lepas tu dah penat dah. Kalau saya balik rumah dah tak mau kata, kalau sana dah terbaring dah. Terbungkang dah, kalau bahasa sana terbungkang apa tu. Dah tak larat dah. Dah terkangkang dah begitu kan, penat pingsan tidur. Tapi balik rumah peluk keluarga, sekejap pun tak apa. Tapi besar kesan. Kadang anak-anak dekat bilik sana, seorang dekat sana, balik peluk sekejap, panggil semua. Ada yang dekat TV, ada tengah main phone, anak tengah main phone, tu antaranya. Peluk keluarga, cakap sayang. Ni ramai orang lupa nak buat. Cakap sayang kat isteri. Saya sayang awak kerana Allah. Kita lupa nak cakap. Saya sayang awak kerana Allah. Pegang anak-anak, sayang ayah kat awak ni kerana Allah. Nabi kan penyayang, Nabi dukung, Nabi peluk anak-anak, cakap sayang. Tu antara yang malam mudah kat rumah, makan sekali. Kadang keluarga dia tak makan sekali, masing-masing makan asing-asing. Rupanya makan berjemaah ni sunnah, tak semesti dalam dulang, tapi berjemaah. Kalau ada satu bekas dia lagi cantik, suap-suap makan. Ni kan tak semua main phone masa makan kan. Makan untuk ni, makan berjemaah. Kalau boleh suap isteri, suap anak. Antara dengan keluarga juga, solat jemaah. Antara juga kita hidupkan amalan baca Quran hadis dengan keluarga. Kadang anak-anak kita hantar belajar jauh-jauh dah,
Tapi tak pernah dengar Fatihah anak sendiri. Allah. Jadi paling kurang kita baca Fatihah, isteri baca Fatihah, anak baca Fatihah. 5 minit pun jadi dah. Dia akan rasa kasih sayang. Itu antaranya lah Ustaz, masya-Allah. Moga Allah terima kita semua. Sikit lagi untuk pemuda 5 minit. 3 minit sebagai kita yang jadi pemuda-pemudi supaya selamat di dalam suasana yang begitu banyak maksiat dan sebagainya. Bagaimana pemuda yang bagi muda-mudi ni untuk dia selamat dalam hidup dia dan dia selamat di negeri akhirat nanti. Cara hidup dia sikit. Masya-Allah. Jadi anak-anak muda ni dia ialah Allah suka orang tua beribadah, tapi Allah lagi suka orang muda beribadah. Waktu malam kau Kuala Lumpur, mungkin dekat Thailand ni ke Bangkok ke mana kan. Tengah malam anak muda mungkin pergi club, balik tak tahu pergi mana malam-malam sana sini. Tapi ketika anak muda yang ketika orang kata nafsu tengah kuat, keinginan macam-macam, ada hajat, cita-cita. Tapi ada anak-anak muda yang waktu malam mereka habiskan masa dengan berdoa, menangis. Ada anak-anak muda yang khidmat mak ayah. Ramai anak-anak muda yang buat kerja-kerja dakwah ni. Saya tengok, saya pada satu pun dekat Jakarta, anak muda satu badan bertatu. Muka tatu, badan tatu, Islam, mata pun tatu. Ni mata tak nampak dah, mata putih, semua tatu. Dekat mata ni tatu. Tak tahu buat macam mana tatu ni. Ni semua tatu. Telinga tatu, semua sekali satu badan tatu. Orang pun kata ni jahat sikit degil. Kita pergi, kita cakap kat dia, adik-adik ni, abang-abang ni Allah sayang. Orang jahat ni kalau kita kata Allah sayang, dia sedih. Pertama kalau kita pakai jubah ni cakap Allah sayang kat budak jahat, dia macam betul ke dia sayang? Mana dia sayang? Saya ni jahat, saya ni neraka, saya ni buat jahat, bunuh orang, rogol orang. Tak, adik, Allah sayang kat awak. Dia akan tanya lagi, betul ke dia sayang saya? Ya, kalau dia tak sayang awak, dia tak jumpakan kita tengah malam ni puji nama Allah. Sebut nama Allah sekalipun tak boleh melainkan dengan taufik pada Allah. Dengan cakap Allah sayang ni, dia pun sedih dah. Tiba dia menangis. Budak-budak jahat ni tak payah ceramah panjang-panjang pun. Depan kelab cakap Allah sayang je. Pegang dia, gosok dia, peluk dia, cakap Allah sayang. Dia mesti nangis. Mesti dia akan sebab tiba-tiba. Mula dia bawa main-main. Dia cakap Allah sayang, dia kata saya jahat, masuk neraka. Dia bukan main-main. Dia rasa dia memang masuk neraka. Jadi tak payah jadi baik dah. Saya memang tak boleh jadi baik dah. Memang neraka lah sini. Jadi bila kita kata Allah sayang kat dia, betul tak Allah sayang ni? Kadang orang bincang kan, betul ke Allah sayang ni? Betul, Allah minta dalam Quran kan, la taqnatu min rahmatillah. Walau siapa pun kamu, apa pun kamu buat, apa pun kesalahan kamu, apa pun latar belakang kamu, satu je Allah minta, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah sayang awak, Allah sayang adik. Kita bawa dia orang, mereka program kita 3 hari tu. Lepas tu apa jadi? Sekarang ada satu rumah kita sewa. Dia orang hari-hari masak. Dia kumpul 100 orang tepi jalan, mak-mak yang dengan baby tidur tepi jalan kat Jakarta. Anak-anak muda yang bertatu tadi masak dan layan dia orang. Ya Allah. 4 tingkat kita sewa. Hari-hari dia orang kerja bawa cari mak-mak tepi jalan, bawa balik. Esok pagi dia orang keluarlah cari kerja. Malam dia orang layan masak untuk dia orang. Hari-hari. Budak-budak yang semalam tatu memang cakap pun macam ni tapi baik betul. Setakat ni tak pernah saya jumpa lagi anak muda ni tak boleh jadi baik. Tak ada. Orang kata dia jahat macam mana pun, cuba jumpa dia, cakap Allah sayang kat dia, bawa dia pergi duduk suasana iman. Dia dapat rasa macam ni Ustaz, Baba, dia rasa Allah. Jadi sebab tu anak muda, kita kena sayang mereka, beritahu mereka baik. Jangan marah dia, jangan maki hamun dia, sayang dia. Kita dakwah dia, insya-Allah. Anak muda lah memimpin masa depan. Alhamdulillah kepada saudara yang dikasihi, untuk masa yang rekah ini kita alhamdulillah berjumpa dengan ustaz buat live dalam Facebook kita. Sama-sama kita berdoa semoga kali ini bukan kali yang terakhir untuk ustaz. Kita akan buat program-program yang terbesar lepas pada ini, insya-Allah tuan-tuan. Sekadar ini saja. Ustaz doa sikit-sikit. Ambil berkat Baba dengan doktor ni dan yang lain kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. Ya zal quwwatil matin wa ya rahimul masakin. Ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkan dosa kedua mak ayah kami. Sayangilah mak ayah kami. Di mana pun mereka berada sekarang, ampunkan mereka, maafkan mereka. Bahagiakan hati mereka ya Allah. Buat mak ayah kami yang meninggal dunia, hadiahkan mereka syurga firdaus-Mu. Jika ada kebaikan sedikit yang kami lakukan ini yang Kau terima, kami hadiahkan buat mak dan ayah kami sayang. Ampun dosa isteri dan anak kami. Kami sangat sayang isteri dan anak kami. Terima kasih pinjamkan kami isteri dan anak-anak yang baik.
Kau maafkan mereka, pimpin mereka ya Allah. Kekurangan kami sebagai suami, sebagai ayah, Kau maafkan ya Allah. Wahai Allah, kawan-kawan sahabat-sahabat kami banyak bersama kami, senang dan susah. Kau ampun dosa mereka, sayangi mereka, pelihara keluarga mereka. Guru-guru, alim ulama, cikgu-cikgu yang banyak mendidik kami, yang kami tak dapat balas jasa mereka, Kau maaf ampun dosa mereka ya Allah. Wahai Allah, beri hidayah pada semua manusia dalam dunia. Apabila manusia belum kenal Kau, dapat kenal Kau. Orang jauh daripada Engkau dapat dekat pada Engkau. Ya Allah, Kau terimalah kami buat semua ni hanya untuk dapat redha Engkau. Terimalah kami. Jangan tolak kami, jangan marah kami ya Allah. Maafkanlah kami. Kawan kami yang sakit sembuhkan, yang bersedih bahagiakan, yang ada hajat dunia akhirat Engkau kabulkan. Ya Allah, gunakanlah kami sehingga hayat kami untuk kebaikan ini ya Allah. Gunakanlah kami dan terima kami ya Allah. Matikanlah kami dalam iman dan keredaan Kau ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih Baba banyak ni, manfaat jumpa Baba mulia ni, Doktor